Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Wa syafi'il muznibin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 20 Rabiul Awal 1443 bersama dengan 27 Oktober 2021. Ini adalah merupakan siri yang ke-10 tafsir kita kepada surah Luqman, dan insya-Allah adalah siri yang terakhir. Siri terakhir bagi surah Luqman yang hanya ada 34 ayat. Namun walaupun dia pendek, tapi banyak pengajaran yang dapat kita kutip. Dari awal sampai ke 10, setiap hari kita kutip 10 pengajaran, 10 faedah. Jadi kita ada 100 faedah daripada surah Luqman. Mudah-mudahan faedah-faedah yang kita kutip ini menjadi panduan dalam hidup kita, menjadi pedoman dalam mengharungi bahtera kehidupan di dunia ini. Sebagaimana dalam ayat yang lepas kita bincang tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla di atas lautan, di bumi dan juga di lautan, bahtera yang besar, muatannya beribu tan, tidak tenggelam. Boleh duduk atas air, boleh berjalan atas air. Kadang-kadang dilambung oleh gelombang, dilambung oleh ombak. Ada yang selamat, ada yang dalam ketakutan dan cemas, hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Ada yang insaf selepas daripada itu, ada yang muqtasid, lari semula. Bila selamat, sembah berhala balik. Na'udzubillah. Kita juga selalu dengar kata-kata ulama salaf. Ada yang mengatakan nisbah ini kepada Imam Daril Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dia kata as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh. Ini kapal ni, bahtera. Siapa dia naik, selamat. Siapa tak naik, tenggelam. Maknanya orang nak selamat dalam perjalanan di dunia, nak selamat di akhirat, naiklah bahtera sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat, tidak tenggelam di dalam neraka, ataupun di atas dunia ni tidak tenggelam dalam kesesatan. Baik para pelajar sekalian, ayat yang kita akan baca ini iaitulah ayat 33 dan 34. Dua ayat saja. Seperti yang telah sedia maklum, surah Luqman ini surah yang ke-31. Masih lagi dalam juzuk yang ke-21. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 889. Ayat 33. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraian dan mengutip 10 faedah daripada dua ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, buka mushaf, buka ayat muka surat 889.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Tinggal undur balik ayat tinggal tadi. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Balik semula kita kepada ayat 33. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Allah Subhanahu wa taala akhiri surah ini dengan mengajak manusia. Biasa ya ayyuhallazina amanu, tapi pada kali ini Allah Subhanahu wa taala bawa kepada kita panggil manusia, maknanya tak kira yang beriman, yang kafir, yang soleh, yang taleh, yang mukmin, yang munafik, mari belaka. Tidak ada pengecualian. Wahai sekalian manusia, apa yang Allah nak panggil ni? Dia panggil manusia supaya bertakwa kepada Allah dan membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Siaplah. Mati itu benar. Maka dengan itu, tunaikanlah segala tanggungjawab, lakukan ketaatan dan tinggalkan segala perkara yang tidak baik. Tinggalkan segala perkara yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan takutlah akan pertemuan kamu dengan Allah pada hari kiamat nanti. Ingat tu. Maka ayat ini datang, para pelajar sekalian, setelah Allah Ta'ala jelaskan kepada kita sejelas-jelasnya tanda-tanda keesaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, dengan pelbagai tanda telah dibawa. Ada di langit, ada di bumi. Ada di darat, ada di lautan. Ada di bukit, ada di angkasa. Semua ada belaka. Kemudian Allah mari sini, kita akan kumpul balik di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan Allah tahu segala perkara yang kamu lakukan. Maknanya ayat ni kalau kita sebagai penutup yang cukup mantap. Kalau tudung bekas tu seal, maknanya rapat,
kata orang kedap tak masuk angin. Maknanya kalau tak jadi lagi tu, nasib malang lah. Bukan salah Al-Quran, salah engkau tak nak beriman. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Tengok, seruan yang pertama untuk apa tuan-tuan? Takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Bertakwalah kepada Tuhan kamu. Apa makna takwa? Berapa kali dah kita ulas, kita dengar. Hari ini kita dengar lagi. Takwa tu ay ij'alu bainakum wa baina sakhatillahi wa azabihi wa wiqayah. Jadikanlah di antara kamu dan di antara kemurkaan Allah itu pagar, tembok, dinding. Dengan apa? Besar mana pagar? Berapa inci dia punya besi? Berapa tebal dia punya semin? Pagar kita ni. Jawab dia tembok yang sangat kukuh. Apa dia bahan dia? Bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahi. Itu je dia punya bahan-bahan material dia. Tembok yang kita nak buat ini, iaitulah dengan melakukan segala ketaatan, melakukan ketaatan segala apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, yang fardunya, yang sunatnya, dan menjauhkan segala larangan, yang haramnya, yang subhatnya, dan juga yang makruhnya. InsyaAllah kita jadi orang bertakwa. Bila ini sifat kita, maka tembok di antara kita dengan azab Allah Ta'ala tu sudah ada penghadang. Alhamdulillah. Penghadang ni tembok tebal ni, tembok tebal, bukan tembok main-main. Baik. Wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladih. Dan takutilah akan hari akhirat yang padanya seseorang ibu bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab Allah, dari azab dosanya, tak boleh nak lepas. Atas dunia ni kita boleh pakat tolong menolong. Kalau ayah sakit, anak-anak bantu. Anak sakit, ayah ibu bapa bantu. Tapi di akhirat esok macam mana? La yajzi walidun an waladih. Tak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya. Tak boleh nak lepas. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan seorang anak pula tidak juga dapat melepaskan ibu bapanya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Anak tak boleh nak lepas ayah. Ayah tak boleh lepas anak. Masing-masing menjaga diri. Masing-masing menyelamatkan diri. Allahu Akbar. Inna wa'dallahi haqq. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi tahu pada kita, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Janji Allah itu benar. Kalau dah janji benar, jangan beranilah kita langgar. Buatlah wiqayah, tembok, pagar, dinding tu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dunia ni menggoda kita. Jangan terpedaya. Jangan terperangkap. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Bagaimana syaitan tipu kita? Kita tengok dalam tafsir nanti. Baik, terjemahan sekali lalu sudah selesai. Kita bagi kepada huraian daripada tafsir pula. Yang pertama, ittaqullah, kita dah bincang tadi.
Yang kedua, takutlah pada hari yang ibu bapa tak boleh nak tolong anak. Ini pada asasnya tuan-tuan dan puan-puan. Wala mauludun huwa dan anak pula tak boleh nak bantu ayah, nak bantu mak, tak boleh. Dalam surah Abasa, surah Abasa, surah juzuk 30, dia kata apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Pada hari yafir, lari. Seorang itu lari daripada saudara dia, daripada mak dia, daripada ayah dia, daripada kawan-kawan dia, daripada anak cucu dia. Likulli imri'in minhum yawmidhin sya'nun yughnih. Setiap orang sibuk menjaga diri dia, nak lepaskan diri hari kiamat esok. Ini gambarannya cukup dahsyat. Maka para ulama mengatakan ayat ini perlu dicampur dengan satu lagi ayat lain. Ia menunjukkan boleh di akan ada pertolongan. Ayat ni kata masing-masing. Kemudian ada ayat surah At-Tur wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maknanya ada ayat yang menyebut tentang keluarga akan kumpul balik di akhirat esok. Kata di para ulama, ayat mana tadi? Surah At-Tur. Tuan-tuan tanda ni, pelajar tadabbur ni dia suka tanda ayat 21. Ulama tafsir kata dua ayat ni tidak bercanggah, bukan kontra, tapi ayat itu dijamakkan. Peringkat awal kita keluar dari kubur, tak ada siapa peduli dengan siapa. Tak ada. Yauma idzin kulli imri'in minhum yawmin sya'nun yughni. Sibuk masing-masing nak jaga diri. Sibuk masing-masing jaga diri. Apabila selesai perbicaraan, bila masuk dalam syurga, wattaba'athum dzurriyyatuhum, ketika itulah Allah kumpul balik dengan keturunan kita. Gembira. Lain pada nikmat dalam syurga, nikmat kita berkumpul balik dengan anak-anak kita di atas dunia dulu. Allahu Akbar. Weh, alhamdulillah. Suami jumpa isteri, adinda ada. Isteri jumpa suami. Kita jumpa anak-anak, berkumpul balik. Tapi syarat, wattaba'athum zurriyatuhum biimanin. Syaratnya semua beriman. Kalau setakat main-main je, keturunan lah, tak jadi. Allahu Akbar. Kemudian Allah kata apa? Inna wa'dallahi haqqun. Inna wa'dallahi haqq. Janji Allah Ta'ala benar. Jangan cuba berani nak langgar SOP. Kalau siapa berani, langgarlah. Habis, kita jumpa di akhirat esok. Itu je. Payah sangat, susah apa buat benar-benar. Sebab itulah kita kadang-kadang bila orang buat fitnah, buat tuduhan-tuduhan di Facebook ke apa, kita cuik dia, kita tegur. Saudara, yang awak tulis tu fitnah kepada saya. Delete lah. Dengan penuh kesombongan. Dia kata nak delete buat apa? Kalau dah fitnah, kat sesalah. Awak nafi dah, tak ada masalah apa-apa. Dah awak bukan kat nasib baik, tapi tak nak delete juga sebab nak tunjuk kerah kepala. Kita kata tak apalah. Tidak jadi masalah. Wakhshaw yawman la jazzi walidun awlad. Ingat, kita akan jumpa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Satu lagi mahkamah kita. Di dunia ni tulislah, kau nak tulis apa? Kau nak ambil gambar saya, poster saya dipangkah, ditulis macam-macam, dipersilakan. Bainana wa bainakumul qabr.
Depan kita ada kubur, depan kita ada mizan mahkamah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita kalau boleh nak settle atas dunia, bukan senang di akhirat esok. Kalau kita baik sekalipun, kalau kita ada kes dengan orang, tak boleh masuk syurga lagi. Dia ada kontorah, kena settle dulu kat situ. Lambatlah, melambatkan proses. Kalau boleh maaf atas dunia, kenapa kita nak tunggu di akhirat? Tapi kalau dah sombong, kerah kepala, orang bagi nasihat larang pun masih tak dengar, tak apalah, silakan. Itu je kita jawab. Depan kita ada kubur, depan kita ada hisab, persilakanlah, buatlah apa yang kamu suka, kerana di sana ada pembalasan. Sebab itulah kita kadang-kadang ni, bila kita tak terlupa kepada ayat-ayat ini yang menyebabkan kita berani buat segala perkara atas dunia ni. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kita sangka relax je. Alah, status Facebook je tu. Status Facebook. Alah, cakap-cakap dalam grup WhatsApp je. Tuan-tuan ingat. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Dosa fitnah itu di sisi Allah Ta'ala besar. Tak nak selesai dunia, kita jumpa di akhirat. Habis. Sama-sama atas dunia ni tak ada faedah. Orang habis masa. Daripada pergi duduk tunggu cokoh di mahkamah, baik kita duduk bercokoh di masjid. Iktikaf lebih baik. Baiklah. Oleh kerana kamu nak mati, di hadapan kita ada perhitungan, hari yang sangat besar, sangat gawat. Seorang itu akan lari daripada keturunan dan keluarga masing-masing. Maka Allah beri satu peringatan kepada kita. Inna wa'dallahi haqqun, janji Allah Ta'ala itu benar. Janji Allah Ta'ala benar. Jangan berani kamu langgar. Yang kedua, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dan janganlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Fala taqna'annakumul hayatud dunya bizinatiha. Janganlah dunia ini dengan perhiasannya, dengan godaannya, boleh melekakan kamu daripada membuat persiapan untuk mati, persiapan untuk ke akhirat, bertaubat daripada segala perkara yang tidak baik. Jangan leka. Kadang-kadang kita banyak bertangguh, tuan-tuan, banyak tangguh. Tak apa, nanti lo. Alah, baru 40. Oh, baru 40. Okey. Bila sampai 40, sabarlah bos. Dekat-dekat nak pencen esok kita buat kira lah. Dekat nak pencen. Dah pencen dah, arwah ayah ni umur 74 mati. Kita baru 60, sempat lagi. Tengok. Ini gaya, maknanya syaitan tu masuk. Dia panggil godaan dunia tu. Menyebabkan kita taswif, menangguh-nangguhkan taubat, menangguhkan nak jadi orang baik, menangguhkan nak jadi ahli masjid, ahli ilmu, penuntut ilmu. Sebab apa? Syaitan duduk aja. Nanti dulu. Waktu kita ceramah tentang Khulafa'ur Rasyidun. Khulafa'ur Rasyidin ni, tuan-tuan kena ingat, Sayyidina Abu Bakar waktu dia jadi khalifah. Waktu jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar ni meninggal, wafat dia pada umur dia 63 tahun. Dia jadi khalifah 2 tahun je. Maknanya waktu dia jadi khalifah, dia sudah umur 61 tahun. Jadi ada orang cakap, Ustaz, tak pelik lah ya, kalau ahli-ahli politik zaman kita ni, set-set tua belaka. Hak ni umur 65, yang ni umur 70. Tapi dia punya pegang kursi tu, kebjak kata orang. Kemah molek, tak nak lepas. Kita kata apa? Apa yang kita nak buat? Ini dia panggil, bagaimana perhiasan dunia itu menggoda kita. Sampai peringkat Sayyidina Abu Bakar nak kaitkan juga.
Kita kata tak payahlah. Kita belajar sirah Nabi untuk mengambil pengajaran iktibar. Tak sedut kira lah umur berapa Sayyidina Abu Bakar dulu kan. Umur berapa Sayyidina Abu Bakar dia nak tabrir bahawa kalau orang tua masuk berebut kursi ni pun tak ada masalah. Sayyidina Abu Bakar masalah. Tengok Sayyidina Umar tak. Sayyidina Umar awal lagi. Sayyidina Osman ni mati umur 80 lebih. Maknanya ke atas juga. Kita kata ginilah. Tak usahlah la taghrannakumul hayatud dunya. Tak usah ambil. Memanglah kalau kita orang baik-baik, sepatutnya kita menawarkan diri untuk berkhidmat kepada negara, kepada bangsa, kepada ummah dan kepada agama sudah tentunya. Tapi tak, kalaulah peluang-peluang itu diberi kepada orang yang lebih muda, kita kan boleh tumpukan kepada ibadat. Tapi sayang lagi. Ni. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Tak salah, saya tak kata salah ni tuan-tuan. Cuma kita nak bagi tahu muhasabah kita. Taswif tu dia panggil. Kejap. Allahu Akbar. Baru pencin. Pula. Habis. Alah. Arwah Datuk dulu 80 tahun. Mana depan kita tu ada 20 tahun lagi. Sabarlah dulu. Nantilah umur 70 kita hidup pondok. Tu dianya. Allah, main dengan dunia ni. Pasal itulah dalam hadis lain Nabi kata ad-dunya hulwatun khadiratun. Dunia ni hijau manis. Allah Akbar. Tengok hijau manis pula agak. Sedapnya. Tergoda kita. Tergoda kita. Baik. Jangan kita usik hal dunia. Nanti kita dimarah oleh orang. Yang kedua Tuhan kata apa? Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah kamu pula diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah. Bagaimana ikhta'anal gharur huwa syaitan. Yang memperdayakan kita siapa? Syaitan. Baru ni kita dah bincang tentang makhluk Tuhan ni. Jin, malaikat, jin, manusia. Malaikat tu malaikat lah dia. Allah Ta'ala buat dia daripada cahaya, daripada nur. Jin, daripada api. Iblis daripada jin. Syaitan dari mana? Timbul soalan. Syaitan min aina syaitan? Syaitan dari mana? Dari mana syaitan? Minal jinnati wan nas. Syaitan daripada dua grup ada. Dari kalangan manusia, dari kalangan jin. Malaikat tak adalah. Malaikat dia tak ada. Dia tidak apa? Dia tak ada. La ya'sunallah. Tak pernah derhaka dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tu orang kata Iblis tu asal daripada Azazil, daripada malaikat. Kata itu cerita Israeliat. Senang. Baik. Maknanya ni. Wala yaghunnakum billahil gharur. Jadi penggoda di sini kata di para ulama tafsir syaitan. Syaitan mana? Syaitan tak nampak ke syaitan nampak? Dua-dua. Syaitan jin, syaitan manusia. Allahu Akbar. Syaitan jin, syaitan manusia. Dua-dua mari. Mana semua yang langgar perintah Allah, yang derhaka, syaitana. Dia panggil syaitana tu kumpulan penderhaka, maka syaitan lah dia. Na'udzubillah. Walaupun orang tu manusia. Kenapa syaitan dinamakan gharur? Al-gharur, limadha summiya syaitanu gharur? Kenapa syaitan dinamakan gharur? Ay likasrati ghururihi lil adamiyyin. Kerana dia hija dia, agenda besar dia nak menggoda manusia ini supaya rusak, supaya derhaka, boleh join grup dia nanti di neraka. Na'udzubillah. Ada juga yang mengatakan gharur, yang memperdayakan kita ini syaitan lah. Dan juga semua benda
yang mempesonakan kita atas dunia ni, tak kira syaitan ke, manusia ke, barang-barang ke, terpedaya kita. Sekarang ni, dulu kita tengok orang jumpa biji emas, pakat duk korek gali, korek bawah, terbalik dia punya, runtuh bangun yang atas, mati. Macam-macam lah kita kata pesona pedaya dunia ni, dia macam-macam cerita. Ada orang yang terpedaya dengan pangkat kedudukan, ada orang terpedaya dengan perniagaan, ada yang berniaga dengan skim to skim ni, macam-macam skim. Ada orang terpedaya dengan ramainya follower, ia menyebabkan kita payah nak berubah, ditegur tak mahu ubah. Awak siapa? Tengok saya punya pengikut berapa ramai. Sekali kita bercakap berapa banyak. Oh, hari-hari duk edit gambar Tok Syekh. Hari ni tasbih besar ni, esok tasbih. Ini sukar untuk kita berubah dengan sebab gharur. Geng-geng yang memperdaya ni banyak. Walaupun kita salah bercakap, tak mau minta maaf apa? Minta maaf jatuh pula tendek kita depan mata. Ini semua geng tak faham bahasa. Macam-macam alasan. Kita kata inilah masalah yang menimpa kita hari ini. Bila kita dipedaya, kita tak nampak kesalahan kita. Kita nampak orang salah, kita tak salah. Sekarang ni macam mana kita nak muhasabatun nafsi supaya kita keluar daripada sifat terpedaya dengan godaan dunia ini. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, syaitan mari pedaya kita macam-macam. Ada kata syaitan, ada kata dunia itu sendiri, ada kata berbagai nafsu. Yang pentingnya yang memperdayakan manusia itu berbagai jenis. Itulah kesimpulan para ulama. Dia kata tidak ada masalah kalau kita jamakkan semua pandangan ini tadi. Baik. Dalam surah An-Nisa ayat 120 Allah kata ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan janji, syaitan bawa mari angan-angan panjang depan kita. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tidak adalah tipu daya syaitan itu kecuali ghurur, perangkap tipu daya saja. Surah An-Nisa 120. Surah Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Hei anak Adam, janganlah memfitnahkan kamu oleh syaitan. Banyak. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi pada ayat terakhir dalam ayat kita ini. Ini dia panggil mafatihul ghaib. Kunci gedung perkara ghaib itu indallah, di sisi Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh mengaku. Malaikat pun tak boleh mengaku dia tahu. Para nabi dan rasul alaihi wasallam juga tak boleh mengaku dia tahu. Yang tahunya siapa? Allah. Mari tuan-tuan, kita ambil ayat terakhir ini menceritakan kepada kita 5 perkara. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Tak ada. 5 perkara ni, perkara gaib ni. Jadi apabila manusia ni telah dengar tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, mereka akan dibangkit semula. Orang yang beriman makin mantap, makin kuat iman dia. Orang yang tak beriman dengar cerita buat perli main, dia panggil istihza, ta'annud, lagi kerah kepala. Maka Allah SWT bawa kepada kita di sini 5 ayat. 5 ayat. Mengingatlah. Wattaqu yauman, wakhshaw yauman. Takut hari kiamat. Inna wa'dallahi haqqun. Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala benar. Jadi janji aku tu benar, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu kepada kita bila benda tu. Maka Allah jawab di sini, kamu percaya je lah. Yakin benda itu akan berlaku. Bila, itu urusan aku. Bila tak boleh tanya. Waktu Nabi pun tak jawab. Malaikat pun tak boleh jawab.
Yang siapa yang tahu? Allah saja tahu. Mari kita tengok ayat kita. Yang pertama dia kata apa? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Sesungguhnya di sisi Allah jualah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. Satu. Yang kedua, wa yunazzilul ghais. Dan dialah jua yang menurunkan hujan. Bila hujan nak turun, Allah saja yang tahu. Tiga. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung itu. Siapa dia? Allah. Ustaz, ultrasound boleh kesan? Sabar. Kita bincang lepas ni. Ni nak ambil ayat dulu. Tiga. Yang keempat. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok. Sama ada baik atau jahat. Kita tahu. Kita merancang boleh. Merancang esok, lusa, minggu depan, tahun depan. Kita punya perancangan yang kita nak buat. Oh, mantap, berstrategi, berprestis, macam-macam kita ada tak. Hei. Oh, buka kedai tu kok besar-besaran dengan belonya dengan apa? Lepas bulan buka kedai, tap PKP datang. Apa nak buat? Lumpuh. Mana? Kita buat perancangan siap gini-gini, malam tu hujan lebat, mari ribut, kemah terbalik habis. Apa nak buat? Maknanya macam kita hanya boleh merancang. Mataza taksibu qadah, mu tak tahu. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah dia akan mati. Kita akan mati mana tak tahu. Bila Allah Ta'ala tulis tempat tu mati, dia akan pergi. Walaupun tak ada kerja. Ataupun Allah buat dia jadi ada kerja nak pergi sana. Sebab dia nak mati situ. Baik, cukup dah 5. Allah tutup ayat ini dengan sifat dia. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah amat mengetahui. Manusia, 5 perkara kunci gaib tadi, aku yang tahu, kamu tak tahu. Bukan sahaja tahu, khabir, lagi amat meliputi pengetahuan Allah. Dia tahu semua perkara. Inilah yang dikatakan para jemaah sekalian. Bila Allah Ta'ala sebut dia tahu kiamat bila, kemudian Allah Ta'ala sebut 2 dalil. 2 dalil ayat ini yang menunjukkan kebangkitan semula. Satu, ihya'ul ardi ba'da mautiha. Dalil atas dunia ini, Allah tunjuk kepada kita bumi yang mati hidup balik bila turun hujan. Yang kedua, al-khalqu ibtida'an. Allah cerita kepada kita permulaan kejadian manusia. Wa ya'lamu ma fil arham. Tuhan kata, hey manusia, nas, aku tahu apa dalam rahim ibu mengandung. Seolah-olah Tuhan bercakap dengan kita, ayyuhas sa'il, wahai orang yang bertanya, innaka la ta'lamu waqtaha, mu tak tahu bila ke waktu kiamat, tapi aku tahu. Tuhan kata benda tu akan berlaku. Allah SWT berkuasa untuk balik semula kamu, sebagaimana dia boleh hidupkan bumi yang mati, sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan kamu dalam rahim mak kamu dulu. Esok lagi senang keluar daripada kubur, terus ke mahsyar. Allahu Akbar. Ini ayat ini dalil kepada kebangkitan semula melalui apa? Melalui Allah Ta'ala hidupkan makhluk yang sudah mati ini. Yang kedua, tentang awal kejadian manusia. Untuk apa? Untuk nak ulang balik apa yang telah berlaku. Masya Allah, kita kata tadabbur ayat-ayat begini memberi kepada kita suatu pengajaran yang besar para belajar sekalian. Baik, kita pergi satu
Satu-satu. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah Ta'ala yang esa saja yang dia tahu bila ke berlakunya kiamat. Siapa tahu? Allah. Dia je yang tahu. Tarikh sebenar tak tahu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah cerita kepada kita apa? Cerita kepada kita tentang hari kiamat. Jadi bagaimana kita sekarang ni? Mantap ke tidak kepercayaan kita tu? Inna Allah innahu ilmus sa'ah. Waktu berlaku kiamat, Nabi SAW bagi tahu Israfil, peniup serunai, telah pun bersedia. Tunggu Allah kata tiup, pam selalu. Manakala Israfil tahu tarikh kiamat, tak payahlah dia pegang serunai sekarang, tunggulah dulu. Ready. Adalah hadis Nabi kata Israfil telah pun memegang serunainya. Zaman itu 400 tahun dulu. Maka kita kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, khamsun minal ghaib, 5 perkara ghaib ini la ya'lamuhunna illallah, tidak siapa tahu kecuali Allah. Summa qara'a, Nabi baca ayat ini, ayat innallaha indahu ilmus sa'ah ni. Itu ini riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Sebuah lagi hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaibi khamsun. Mafatihul ghaibi khamsun, kunci gedung perbendaharaan maklumat benda ghaib itu 5 perkara. Thumma qara'a, kemudian Nabi baca ayat ini. Hadis ini juga dalam Bukhari. Mana jelaslah kepada kita, Nabi kita takkid. Nabi bagi muqaddimah dan dia bagi ayat ini. Sebab itulah kata di ulama tafsir Abdullah bin Abbas, dia kata siapa dia? Baik. Kata ada makhluk tahu benda gaib, maka orang itu bohong. Yang kedua, tuan-tuan tengok satu-satu ayat kita ambil. Wa yunazzilul ghais, dan Allah Ta'ala yang esa yang menurunkan hujan dengan kuasa dia. Bila ke waktu turun hujan, berapa meter padu dia punya air yang akan disiram, semuanya di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Timbul lagi soalan. Menarik juga soalan ni tuan-tuan. Soalan ni kata apa? Dia kata tu pejabat kaji cuaca tu. Kaji cuaca, dia boleh tahu esok akan turun hujan di sini, ribut di sini, akan berlaku ribut petir pada belah petang di kawasan ni, di sini. Kita kata itu bukan berlaku benda gaib. Itu ramalan cuaca berdasarkan kepada arsad falaki, berdasarkan kepada radar satelit yang dia tengok. Dia tengok di satelit itu nampak angin akan datang menuju ke sini. Kelajuan angin ni berapa ribu kilometer 1 jam, mana besok petang jangka dia sampai sini. Dalam angin tu ada hujan, ada air. Itu jangkaan, itu tidak salah. Dan dia tak boleh bagi tahu setahun lagi, tak boleh. Dia boleh bagi tahu apabila dekat nak berlaku, benda tu dah nampak dah. Barulah itu dipanggil jangkaan, ramalan. Ramalan kaji cuaca tak sama dengan ramalan bomoh ni. Tak sama, sebab dia tengok kepada benda betul. Dia tengok kepada apa? Tengok kepada apa yang berlaku di apa ni, di udara, di langit tu. Dia pun tak boleh bagi tahu awal. Waktu mula-mula banjir tahun 2014. Rumah orang kena banjir belum dibasuh lagi.
Ada di kalangan mereka masih dalam khemah, tiba-tiba orang keluarkan satu kata-kata. Ini betapa jahatnya orang yang buat cerita karut ni. Buat cerita palsu, cerita maudhu'. Satu mesyuarat telah dibuat di pejabat sini, Kota Baru ke di Terengganu tak ingat. Ramalan mengatakan bahawa banjir tahun depan ni double daripada 2014. Allah. 2014 kami duduk atas bukit, sebelah pondok di atas bukit. Kalau double sekali lagi, jawab dia mati semua. Nabi Nuh lah kita. Bila orang tular nampak resah, masyarakat resah, panik. Kita masih dalam kemah, tiba-tiba nak hujan lagi. Ana pergi dengan sahabat-sahabat kita ke pejabat kaji cuaca di sebelah pondok kita ni. Sahabat kita, dia kata apa, Ustaz, mana orang boleh ramal setahun? Tak ada pula. Kita boleh tengok waktu je. Kita kena tengok pergerakan awan. Itu je ramalan yang kita boleh buat. Itu pun ramalan. Jadi tak ada orang boleh mengatakan dia tahu ilmu. Kalau Allah Ta'ala pegang dah kunci ni, 5 gedung maklumat ni di bawah tangan Allah, kita tak nak rampung masuk. Cuma kaji cuaca itu ramalan. Itu pun tak boleh lama-lama. Akhir sekali saya buat penafian, tuan-tuan jangan percaya kepada dahlah WhatsApp berantai, tak tahu mesyuarat di mana, siapa pegawai, tapi orang boleh percaya, boleh panik, boleh belaka. Yang kita bawa pada tuan-tuan ni riwayat sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, oleh tabi'in sampai ke Imam Bukhari. Tak berapa nak jadi. Sekali kau terima WhatsApp berantai, tak tahu siapa hantar, pakak percaya pula dah. Kita kata Masya Allah, terbalik dunia ni. Dunia ni terbalik. Yang ada maklumat fakta jelas, tak apa nak jadi. Yang auta jelas, itu yang diterima. Kita ni beza dua ya, di antara fakta dengan auta. Tapi masyarakat nampaknya lebih menerima auta daripada fakta. Apa boleh buat? Kalau orang auta lebih, ramailah dia punya orang percaya. Yang kita berfakta ni, tak apa nak jadi. Na'udzubillah. Baik tuan-tuan, kita pergi kepada yang ketiga. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Baik. Ni kita tahu juga ni sekarang ni, Abu Anas. Kita ada ultrasound. Doktor ambil letak atas perut orang mengandung, tek bunyi, keluar dia punya analisa. Oi, baby boy. Oh, mak dia tegak balik tengah jalan tu, "Buti selalu kedai anakku beli warna biru." Sebab boy. Pergi 2 bulan lagi, sorry lancik, nampak macam girl. Ada ayat orang putih bunyi dah pasal ultrasound. Berhenti beli warna pink pula baju. Sekali warna biru, sekali warna pink, tak tahu mana. Ramalan. Baik, kalau kita boleh kesan laki ke perempuan, kita tak boleh kesan juga comel ke wudu. Warna dia apa? Bila dia nak keluar, tempoh tetap. Tak boleh. Allah pegang kunci. Pegang kunci apa? Kunci ghaib dalam benda. Baru ni ada cerita ultrasound meramalkan berapa orang dia punya baby dalam perut. Dia punya kembar berapa? 3 ke berapa? Keluar 6. Tak tahu juga ultrasound. Yang ramal laki-laki keluar perempuan pun banyak juga. Jadi kita mengatakan itu ramalan, alat-alat itu boleh mendekatkan kita lah. Kata nak tahu 100%, ilmu Allah. Tak boleh kita rempuh masuk. Baiklah. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Allahu akbar. Kamu tak tahu apa yang kamu nak buat besok. Kita boleh merancang, tapi nak betul-betul jadi, tak tahu. Tak tahu nak buat. Kita kena rancang. Esok nak buat, masa bila tahun depan, mula kita buat, dia panggil vision. Sekarang ni orang bercakap tentang visi dan misi 5 tahun ke depan.
Ru'ya, ru'a kata dia orang Arab. Kan? Orang Arab Mekah tu dia buat 30 tahun kamu depan. Baru 2 tahun ru'a, melompat habis dah. Buat-buat. Allahu Akbar. Nak kata apa? Itulah tanda-tanda kiamat sudah berlaku. Tapi tanda kiamat ni daripada Nabi lagi. Nabi kata, aku dibangkit tu tanda kiamat dah. Dalam hadis, yang ni, habis tak boleh merancang. La, ma qultu haza. Kita kena buat perancangan. Cuma kita tak tahu, boleh ke tak boleh. Besok jadi ke tidak. Berapa ramai yang kita buat perancangan siap, gosok baju. Allah, baju juga kasut berkilat. Nak pergi seminar besok. Bangun pagi esok, pening kepala. Sorry, saya tak boleh pergi. Pening. Nak ke hospital dulu ni. Tak apa lagi. Tidur malam, besok tak bangun-bangun. Tiba-tiba ahli pengurusi mesyuarat bagi tahu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat kita mati. Ada juga. Macam-macam. Yang penting kita merancang, Allah Ta'ala yang menentukan. An Masruq an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata apa? Man haddatsaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzaba. Aisyah kata, siapa dia bagi tahu kepadamu dia tahu apa yang nak buat besok, confirm dia boleh buat esok, bohong orang tu. Kemudian Aisyah baca ayat ini, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Asar ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya kita boleh rancang, tak boleh kita yakin kita buat esok. Kerana itulah para pelajar, setiap perkara yang kita merancang, jangan lepas daripada bibir mulut kita, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Tuan, jemput datang rumah saya besok, insya-Allah. Saya datang. Ustaz, Abu Anas, kita nak jemput ceramah 5 hari bulan November nanti, boleh? Tengok jadual, kata insya-Allah setakat ni boleh. Setakat hari ni. 5 hari bulan entah kita hidup ke mati. Sihat ke sakit. Masyhur ke, tak ada apa-apa. Terlupa pula nak kata apa. Kalau terlupa zaman kita ini tak susah sangat. Ustaz, kenapa tak masuk Zoom ni? Dah 5 minit dah pukul 9 malam ni. Oh, okey, kejap. 10 minit. Saya buka dia punya jihad. Boleh. Tapi kalau duduk tempat jauh-jauh ni macam mana? Kenapa tak datang? Sebab itulah Ana suka sangat. Pihak penganjur telefon kita pada waktu majlis. Suka sekali. Contohnya kita kuliah maghrib. Selepas asar tu, pukul 5, pukul 6 dia call. Ustaz, di mana ada? Kadang-kadang saya bergurau ya. Kenapa? Kita kuliah maghrib malam ni. Kat mana? Masjid saya. Ustaz sujud. Kalau kita usik macam tu, nampak gelabah dia punya. Jangan. Kata saya orang lain lah. Kadang-kadang kita bercakap tu, kita duduk depan masjid dah. Dia baru call. Dia call di rumah dia. Penceramah sampai dulu. Penganjur masih belum mandi. Oh, maaf Ustaz, maaf. Saya mandi kejap. Apa awak ni? Patut awak tunggu saya pukul 6 lagi di masjid ni. Baiklah, itu gurau-gurau. Menceriakan majlis, kan? Baik, yang terakhir. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan kamu tidak tahu di mana ke bumi kamu akan mati. Habis tu saya bayar dah tanah kubur tu. Tak ada masalah bayar di mana pun. Tapi kita nak mati di mana, tak tahu. Nak dengar cerita. Cerita ni mungkin Israeliat ni. Wallahu a'lam. Tapi dalam kitab tafsir duduk sebut banyaklah. Kita ceritalah ke tuan-tuan, buat orang panggil buat ilah mengantuk. Katanya satu majlis Nabi Sulaiman. Sahabat dia, orang besar dia duduk sebelah ni. Tiba-tiba ada seorang laki-laki duduk sebelah Nabi Sulaiman, duduk jeling kat dia. Jeling, tajam tengok mata. Tajam tengok. Lepas pada habis, sahabat dia tanya, Sulaiman, siapa tadi sebelah tu? Sulaiman kata, Malakul Maut tu. Malakul Maut? Kenapa? Entahlah dia tu jeling tengok saya lain macam je, dia kata. Ginilah Sulaiman, engkau buat lari aku daripada dia, boleh? Boleh. Habis, mu hantar aku pergi ke India.
Dalam cerita ni, jangan marah pula, jangan kata Allah sebut bab India pula. Semalam punya kabarnya basing tentang cakap India kan. Kita bukan nak menghina bangsa, cerita. Oh, pergi. Sulaiman kata, nak pergi India, beres. Sulaiman kata, angin, hantar kawan aku di sana. Angin hantar. Bila dia sampai sana, Malakul Maut yang tadi duduk tunggu sana. Rupanya dia nak mati kat sana. Besok bila Malakul Maut datang, dia tanya, Malakul Maut, Sulaiman tanya, kenapa mu tengok jeling kawan aku semalam? Dia kata, aku rasa pelik lah. Apa yang pelik? Dalam rekod aku, tengah hari nanti dia mati di sana, di India, jauh tempat tu. Pagi ni ada sini, dalam mesyuarat awak ni. Saya punya rekod mati sana. Jadi aku duk tengok dia ni macam mana mau pergi sana ni. Rupanya dia suruh Sulaiman hantar. Kalau dia pergi sendiri tak sampai. Wallahu a'lam. Yang penting bagi kita para pelajar sekalian, tanah kubur, tarikh kematian, tak usahlah kita lupa-lupa. Kalau kita tak tanda tanah kubur pun tak apa. Yang pentingnya tanah kubur tu ada, insya-Allah. Saya kadang-kadang sedih orang tua-tua ni kan. Bila dia sakit, anak dia datang nak ambil. Ustaz, Abu Anas, saya nak pesan ni kepada anak-anak, kalau saya mati nak tanam sini juga. Saya kata tanam sini ke tanah kubur di mana sama ya makcik. Tidak ada kelebihan kecuali kubur di Madinah. Nabi sebut, siapa dia boleh mati di Madinah, mati di sini. Aku bagi saksi. Aku bagi syafaat pada orang mati di sini. Itu lain. Kalau setakat nak bagi tanya kubur pondok ya biar. Tapi tak apalah Ustaz. Di sini pelajar-pelajar banyak ramai, selalu ziarah kubur. Kampung saya ni tunggu hari raya je baru macam-macam alasan. Kita kata tak ada masalah. Yang pentingnya kita nak mati di mana, kita tak tahu. Bila sebagai dalam asar kata, bila Allah Taala tetapkan mati orang tu di sini, Allah Taala akan createkan, buatkan satu hajat dia. Bila dekat nak mati, mengamuk dia. Nak pergi sana. Walau belum mati dulu, tak mau pergi. Waktu dia sihat molek, tak mau. Anak kata, marilah abah, mari rumah saya. Tak mau. Dekat nak mati, mengamuk. Hantar aku rumah adik kau ni. Anak bausu dia duduk di kerja di mana-mana. Aku nak pergi sana. Ingat rindu dengan cucu, rindu. Bila dia pergi, rupanya sampai hari ni, besok mati. Tanah kubur di sana. Allah, mata nafsun bi ayyi ardin tamut. Di mana ke bumi kamu mati? Tanah kubur belum tentu. Sekarang ni musim kapal terbang ni, mati di negara, dua negara, nyok balik. Tak, sampai 5 hari tunggu pun ada. Kita kata janganlah tuan-tuan. Kalau dah mati di sana, tak ke bumi lah. Bumi Tuhan belakangnya. Doa kita sampai di mana saja kita berada. Duduk dekat kubur kat kampung pun, kalau anak tak pergi ziarah sama juga. Baiklah. Tamaklah kita. Allah tutup ayat kita ni dengan apa? Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah amat mengetahui, lagi amat meliputi, pengetahuannya sangat mendalam. Allahu Akbar. Baiklah, para pelajar sekalian, kita ambil 10 fawaid ataupun faedah daripada 2 ayat yang kita baca ini. Saya ringkas-ringkas lah. Sebab sebahagiannya sudah ada dalam tafsir tadi. Yang pertama, al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikan. Kita mula dengan ayat, ya ayuhan nasu taqu yauman. Manusia, takutlah kepada kamu pada hari ittaqu rabbakum wakhshaw. Ayat tadi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yauman. Takut satu hari besar. Ayat ini memperingatkan kepada kita tentang hari yang sangat huru-hara itu. Bila kita tahu depan huru-hara, maka wajib kita kena buat persiapan. Jangan tahu saja. Contohnya kita kata, saya ni nak masuk dalam hutan. Jalan licin, orang panggil bahasakan, dia panggil apa ni, jalan beliku ni, off-road. Bukit bukau. Jadi kita kena buat persiapan. Kereta 4x4, tayar bunga kena kuat, jeep kena ada tali untuk tarik. Mana persiapan? Kalau kita tahu kiamat itu sangat bahaya, buatlah persiapan awal-awal dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, inna wa'dallahi haqqun.
Allah Ta'ala letak janji Tuhan tu benar. Janji Tuhan benar. Kemudian diikuti dengan dua peringatan. Jangan terpedaya dengan dunia. Jangan terpedaya dengan segala penggoda di atas dunia ini. Jelas kepada kita. Bila kita ingat kepada janji Allah, mati, balas, hidup balik, akan dibalas mula. Mengenai janji-janji atas dunia ni, jangan dipedaya. Jangan terpedaya kita. Kalau tidak, terperangkap tengah jalan. Yang ketiga, Allah SWT sebut, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Manusia ada 3 kategori. Dalam ayat ini Allah Taala gambarkan manusia 3 kategori. Ada orang tad'uhu dunya ila nafsiha. Dunia panggil dia terpedaya dengan dunia. Terlupalah dia nak pergi ke akhirat. Tak sempat nak pergi masjid, tak sempat nak pergi balasah. Sebab apa? Duk tunggu dunia. Kedai saya ni, Allah, Ustaz, Alhamdulillah, dekat nak maghrib, itulah waktu yang paling ramai sekali. Jadi minta maaf lah Ustaz, ceramah Ustaz malam ni saya tak boleh pergi lah. Nantilah, malam-malam nanti saya dengar online, dengar balik live ni, dengar balik rakaman. Balik malam nanti, tengah letih, duk kira duit, tak jumpa tengok. Gitulah, contoh-contoh. Macam kata orang, kalau orang pergi mancing ikan, dekat nak maghrib tu lah ikan tangkap. Oh, ingatkan nak berhenti dah ni. Waktu nak simpan alat pengair dia tu, ikan tangkap pula. Tak sempat juga pergi masjid. Tengok, main-main. Yang kedua, ada orang yang syaitan mari waswah dalam hati dia. Syaitan kata, bos, baru pencet umur 60, atuk 80. Kenapa sibuk-sibuk ni, berebut jawatan ni? Sahabat Nabi pun 60 juga jadi khalifah. Dia punya mainan. Masuk dalam kepala kita. Jadi syaitan tu masuk. Mari, dia panggil, dia goda kita dengan taswif, dengan nak menangguh-nangguhkan taubat, melengah-lengahkan nak buat ibadat. Sebab apa? Panjang ngomong. Yang ketiga, Alhamdulillah. Allazina la yaltafituna ila dunya. Hak ni tak peduli ke dunia ni. Mata dia ada penapis. Dia tengok dunia sebagai alat, tempat mengambil bekal, jalan nak menyampaikan ke destinasi. Nabi sebut kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Ibnu Umar, jadikan dunia ni seperti pengembara. Orang yang mengembara zaman dulu jalan kaki, pikul barang, bekalan tu dipikul sekadar nak cukup makan je, nak sampai ke destinasi. Ataupun abiru sabil, orang berjalan je. Masya Allah, menarik. Jadi kita 3 kategori manusia. Yang keempat, faedah yang keempat, wala yaghurannakum bilal ghurur. Jangan kamu terpedaya dengan kemewahan dunia ini dengan balasan Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa kita dia panggil al-amru min makrillah. Kita rasa aman daripada apa yang telah disusun oleh Allah Azza wa Jalla. Rasa okey je. Mak ayah aku mati umur berapa tahun. Orang ni walaupun orang ni selebriti, melompat atas pentas tak tutup aurat dulu lah. Waktu nak mati mengucap baik-baik. Ini dia panggil ghurur. Dia terpedaya dengan Allah Ta'ala tu maha kaya, Allah Ta'ala tu maha pelimpah kurnia, maha pemberi rahmat. Tak apa, beres je, tak solat pun tak apa. Dekat nak mati esok, Allah Ta'ala ajar kita mengucap masuk syurga. Ini mainan-mainan ni. Ingat baik. Sebab itulah dalam hadis meriwayatkan, kalaulah orang tu buat maksiat tapi dia punya rezeki luas, jangan ingat Tuhan sayang. Itu dia panggil istidraj. Istidraj ni Tuhan bagi kemewahan supaya dia makin tak sedar. Na'udzubillah. Jangan, tuan hati-hati tuan-tuan. Kita selalu dapat buat ahli maksiat tapi dapat dia punya pintu rezeki terluas. Allah nak uji dia. Kadang-kadang kita ni ikhlas buat kerja baik-baik, tiba-tiba datang pula ramai penyokong, ramai ni, itu istidraj. Hati-hati kita. Na'udzubillah.
Biarlah kita sentiasa muhasabah insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah. Faedah ilmiahnya pula, maknanya faedah yang kelima, Allah sebut di sini ayat kita Quran ni, yauma la yajzi walidun an waladihi. Hari kiamat itu ayah tak boleh nak lepaskan anak, anak tak boleh nak tolong ayah. Macam mana kita nak fikir ni? Jadi tak boleh nak fikir. Sedangkan dalam hadis Nabi sebut seorang pakcik dia masuk dalam syurga esok, darjat dia tinggi. Dia tak puas hati. Dia tanya malaikat, kenapa aku ni darjat tinggi? Saya biasa-biasa je, macam kita naik ekonomi kelas kapal terbang. Tiket ekonomi, tiba-tiba pramugari mari. Cik, tuan, nama sekian? Ya, awak ke depan. Duduk kat bisnes kelas tu. Dekat dengan kepala kapal terbang. Macam mana? Siapa dia bawa aku ke sini? Siapa bawa sini? Rupa-rupanya pilot tu anak saudara kita. Masya Allah, dia angkat contoh lah, mungkin dengan, kalau ada lah, saya tak tuduh ni nanti kena pergi SPRM pula susah. Maknanya pilot dia ada kuasa budi bicara, contohnya boleh angkat orang ni ke depan. Ada sebab. Jadi orang ni pun malaikat kata apa? Dengan sebab anakmu istighfar, bistighfari waladikalak, anakmu istighfar, naik darjah. Tapi macam mana dengan hadis ni? Tadi saya dah sebut di awal tadi bahawa waktu mula-mula keluar daripada kubur, tak ada siapa boleh tolong siapa. Bila sudah masuk dalam syurga, baru kita nampak, baru kita nampak peningkatan tu, pahala tu. Bila berkumpul balik dengan keluarga, Masya Allah. Itu dia panggil, pada peringkat awal, itu dia banyak peringkat. Kan dalam hadis ayat lain, sekali Tuhan kata tak boleh cakap, ada kata boleh cakap. Jadi tengok keadaan. Sini tak boleh, sini boleh. Yang keenam, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan memperdayakan oleh kamu dunia. Katanya annad dunya min akbaril asbab. Terbukanya pintu dunia itu adalah pintu, sebab yang utama berubahnya seorang itu. Dulu dia ni Masya Allah baik, tawaduk, tenangnya, tapi tiba-tiba dia kaya, sombong. Tengok macam Qarun tu. Ingat baiklah. Sebab besar, penyebab yang besar menjadi manusia ni terpedaya, iaitulah melalui pintu kesenangan dunia, godaan dunia. Yang ketujuh, Allah Ta'ala sebut kepada Inna Allah indahu ilmus sa'ah. Sini ayat ini menceritakan kepada kita 5 perkara ni tak ada siapa manusia boleh tahu secara detail, secara tepat, tak ada. Manidda'a, kata ulama ni, siapa dia bendakwa dia tahu benda gaib, maka 5 perkara ini, maka dia telah kufur dengan Al-Quran, sebab menyalahi Al-Quran. Nabi sebut 2 kali hadis tadi. Aisyah menafikan, tak boleh. Yang ke-8, Inna Allah indahu ilmus sa'ah. Allah saja tahu bilakah tepat akan berlaku kiamat. Jadi oleh kerana kiamat akan berlaku, maka Allah Ta'ala buka kepada kita melalui hadis Nabi tanda-tanda kiamat. Banyaknya berlaku huru-hara, anak-anak derhaka pada ibu bapa, banyak bangunan tinggi-tinggi, itu tanda supaya kamu berhati-hati tuan, kiamat tu akan sudah dekat. Ataupun kiamat kita sendiri. Kita sendiri ni, setiap orang ada kiamat dia. Bila mati dia panggil kiamat. Tanda kita sakit. Kata orang dulu rumah kita penuh dengan minyak wangi, perfume. Sekarang ni bilik kita penuh dengan minyak angin. Daripada minyak wangi kepada minyak angin, itu tanda-tanda kiamat untuk kita sudah dekat. Baik. Yang ke-9, wa ya'lamu ma fil arham. Allah Ta'ala sebut, dia tak kata man, Allah kata ma. Kalau kata man tu untuk orang, tapi bila sebut ma fil arham,
lebih detail lagi. Li'anna ilma ma fil aram min haitsus sifah. Sifat dia macam mana? Lebih kuat daripada zat. Zat anak tu ada dan tu. Nampak ultrasound, pek, pek bunyi. Tapi sifat dia macam mana? Laki-laki, perempuan, comel. Oh, itu dia panggil ma fil arham. Tinggi, rendah, panjang, pendek. Maka Allah Ta'ala guna ma. Maknanya orang dan sifat-sifatnya. Kalau kita fikir, kenapa dia tak guna man? Man tu untuk manusia. Tapi tak, manusia dan sifat dia. Masya Allah. Menarik tuan-tuan, ilmu tadabbur ni. Kemudian yang terakhir, yang ke-10. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Ma tadri. Ad-dirayah, mu tak tahu apa yang kamu akan buat esok. Dia tak kata ma ta'lam. Ilmu tu lain. Tadri ni makna dirayah, kita tak tahu apa yang kita nak buat besok. Abbara fi jadi bin nafi ma'rifatin nas. Allah Ta'ala nafikan ilmu manusia tu dengan perbuatan. Mu tak tahu mu boleh buat apa esok. Mana sebenarnya mu tak ada ilmu untuk esok. Ilmu perancangan ada, tapi ilmu nak buat, boleh buat tak boleh buat tak tahu. Allah Ta'ala yang maha mengetahui kamu jadi tak jadi esok. Hari ni kita punya perancangan apa? Ada 10 tempat kita nak pergi. Tiba-tiba dapat pergi 2 tempat je. Hari ni 10 perkara yang kita nak buat. Kita boleh buat 2 perkara je. Habis. Allah, ini dia panggil dirayah. Li'anna dirayah ilmun. Dirayah tu ilmu lebih daripada ilmu biasa. Sebab kita tahu ada dari sudut amalinya. Dia panggil dirayah. Lepas tu saya kata, wa ma tadri. Allah tak kata, wa ma ta'lam. Mu tak tahu mu nak buat esok. Tapi, wa ma tadri. Kamu tak boleh nak pastikan kamu nak buat apa esok. Lafaz Al-Quran ni tuan-tuan, kalau kita ikut satu-satu, dalam tafsir Muharrar yang saya baca ni, satu benda pelik lagi. Dia panggil balaghatul ayatain. Balaghah ayat, untuk 2 ayat ni saja, daripada muka surat 424 berakhir kepada muka surat 431. Untuk nak kaji bahasa balaghatul Quran. Sebab itulah tafsir ni bagi orang ulama yang ustaz-ustaz kita yang mahir dalam bidang lughah disyorkan untuk tafsir melalui lughah, melalui balaghah. Saya tak masuk tuan-tuan. Masuk nipis sangat masuk. Kata orang macam kulit bawahnya saya masuk. Kalau masuk sini pukul 9 tak habis lagi. Saya serahkanlah tugas ini kepada ustaz-ustaz yang mahir dalam bidang bahasa Arab supaya korek tafsir Quran ini melalui balaghah. Ni dalam kitab tafsir, dalam kitab kitab Muharrar ni, dia memang pergi kepada ilmu balaghah. Tapi saya tak mampu. Siapa satu pendengarnya orang awam. Yang kedua, masa kita sangat terhad. Alhamdulillah. Bini'matihi tatimmu salihat. Dengan ini tamatlah tafsir surah Luqman. InsyaAllah kita ikut tartib Al-Quran. Besok kita akan sambung surah As-Sajadah. Surah Sajadah dengan muqaddimah dianya. Dan kita akan baca ayat 1 Alif Lam Mim sampai ke ayat 5. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnianya, dengan nikmatnya kita dapat khatamkan tafsir 10 siri tafsir surah Luqman dengan 100 faedah yang dapat kita korek. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita harap Allah Ta'ala beri pada kita ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Para pelajar juga ikhlas untuk menerima ilmu. Kita sama-sama mengambil manfaat untuk meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.